Ya, hanya tinggal lagi beberapa hari saja lagi sebelum pihak Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Dan sudah pastinya pada ketika ini rencana yang telah pun digagaskan dan juga digarap oleh parti-parti yang bertanding ataupun lebih tepat lagi gabungan kepada parti yang bertanding di Semenanjung, kita melihat kepada perbezaan dan juga persaingan antara PH, PN, UMNO BN dan juga mungkin yang terbaru adalah GTA yang dianggap sebagai paling bongsu untuk kita memenangi dan juga mendapatkan hati pengundi bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Persoalannya pada malam ini untuk kita bawakan bersama dengan anda, apakah perjalanan pilihan raya pada kali ini dan juga perjalanan pembubaran parlimen demi rakyat ataupun untuk kuasa, sedangkan pada ketika ini kita sedang risau berkenaan tentang isu banjir dan juga isu-isu kemelesetan ekonomi dan juga kepayahan yang dihadapi oleh rakyat. Semuanya akan kita bicarakan dalam Wacana Sinar. Assalamualaikum, terima kasih kepada penonton setia kami dalam Wacana Sinar. Sudah masuk kepada edisi ke-370. Malam ini kita juga mengira detik bagaimanakah antara pengumuman yang akan dibuat oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya tarikh 20 Oktober dan selepas itu penamaan calon, kemudian tempoh berkempen dan juga hari pengundian sebenar. Ketika ini sudah banyak parti politik yang merencana dan juga mungkin bermesyuarat untuk meletakkan siapakah calon yang dirasakan sesuai untuk bertanding di kerusi parlimen ataupun di hot seat yang telah pun ditempatkan. Bagi kita menginjak dan juga bercakap lebih lanjut berkenaan tentang topik yang panas dibicarakan dan juga mungkin ada penolakan setengah pihak yang tidak bersetuju Pilihan Raya Umum ke-15 diadakan pada waktu dan juga ketika ini, dan ada juga yang menuduh ia disebabkan oleh ketamakan kuasa oleh beberapa pihak. Semuanya akan kita wacanakan. Terima kasih bersama kami dalam portal Sinar Harian, Facebook Sinar Harian, Twitter Sinar Online dan juga di YouTube Sinar Harian. Saya amat bersahati untuk bersama dengan malam ini Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Apa khabar, Datuk? Baik. Terima kasih bersama kami. Alhamdulillah. Saya baru tengok video. Tapi nanti kita cakap lebih lanjut lah pasal video tu. Dan juga Puan Siti Aisyah Syed Ismail, Ahli Majlis Pimpinan Pusat Kadia. Apa khabar, Puan? Terima kasih. Alhamdulillah. Juga Puan Mardiah Johari, Timbalan Ketua Pengarah Amirah Malaysia, sebuah entiti di bawah Parti Islam Malaysia. Terima kasih Puan Mardiah bersama dengan kami. Datuk Seri, sekarang ni tular perihal yang bercakap tentang Datuk Seri dan juga apa yang berlaku dalam Lautan Biru, video yang ditularkan dan juga dipaparkan. Apa sebenarnya situasi dan juga kejadian tersebut, Datuk Seri? Himpunan diadakan Solidarity, BN, semua pemimpin BN seluruh Malaysia, tuan rumahnya di Bagan Datuk, Perak. Kita mengadakan himpunan. Di situ menyatakan solidariti kita untuk menghadapi PRU ini. Dan untuk tujuan itu kita kena bersatu dan menghadapikan segala hal-hal yang remeh-temeh. Masalah kalau ada perbezaan pendapat ke antara satu sama lain, kita lupakan dulu. Kita fokus kepada unity dan bersepadu untuk menghadapi perang politik PRU 15. Okey. Datuk Seri, ada cakap-cakap atau bisik-bisik mengatakan keputusan membuat pilihan raya umum ini disebabkan ada dua pandangan berbeza daripada dua kem berbeza dalam UMNO, WTC dan juga Putrajaya. Apakah benar dakwaan tersebut, Datuk Seri? Dia dah sampai ketika ini tak ada lagi kem-kem. Kem PWTC ke kem lah, apa tadi? Putrajaya. Putrajaya tak ada lah. Dia satu kem je, kem UMNO. Okay. Dan kita nak pilihan raya ini disebabkan kita menghadapi masalah untuk memenuhi keperluan rakyat kerana kerajaan yang ada tidak stabil. Selalu diganggu-gugat oleh pihak-pihak yang mencari peluang untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi sama ada daripada luar atau daripada dalam kerajaan sekalipun ada berlaku sebagaimana yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi sudah berlarutan. Keadaan yang tidak stabil ini menyusahkan pihak kerajaan untuk mengadakan polisi-polisi, program-program untuk kepentingan rakyat.
fokus kita terganggu dan diganggu. Jadi diharapkan we want to get over this. Kita nak tak mahu lagi ada keadaan yang tidak stabil ini. Kita mahu satu kerajaan yang stabil selepas pilihan raya ini. Diharapkan rakyat akan memilih mana-mana parti yang mereka suka. Tapi bagi saya harap BN lah kan. Supaya kita dapat membentuk satu kerajaan yang kuat dan stabil, fokus kepada menjalankan apa-apa yang diperlukan oleh rakyat. Tidak lagi terus berpolitik tak habis-habis. Jadi itulah rasionalnya. Itulah sebabnya kita nak mengadakan pilihan raya ketika ini. Dan kalau kata ada masalah banjir apa semua tu, saya rasa kita cuma boleh meneka. Ya. Boleh meneka kata banjir akan berlaku bulan 11 atau bulan 12. Tapi itu kemungkinan. Tiba-tiba pada hari mengundi itu tak banjir. Tapi ramalan berasaskan sains betul. Sains betul. Saya buat program banyak di Pasir Salak dulu. Kalau ikut kaji cuaca nak hujan lebat. Tapi bila kita ada kan tak ada pula hujan. Tapi ada usaha lah juga sikit-sikit. Jangan ngomong kita apa. Kan? Optimis betul UMNO BN. Yes, mesti optimis. Mesti optimis. Itu sebab kita ambil keputusan untuk mengadakan pilihan raya. Kalau tak optimis, buat apa kita buat keputusan untuk mengadakan pilihan raya? Kita tak takut. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Mudah-mudahan, insya-Allah hari mengundi kita tidak ada menghadapi masalah banjir ke apa ke. Kalau banjir sekalipun, insya-Allah UMNO terkenal dengan menjaga kebajikan mangsa-mangsa banjir. Bawa bot untuk pengundi? Bot lah macam-macam. Saya pernah mengalami banjir besar di tahun 2004 ke. Kita dapat membantu mangsa-mangsa banjir. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini yang orang mengatakan ada masalah ni, orang tak ada pengalaman. Tak pernah pun dia terlibat dengan macam mana nak menangani mangsa-mangsa banjir. Bukan kita nak cakap besar lah. But we are ready. Especially kita kerajaan ni tak ada kelebihan sikit kan. Kita punya tenaga dia, sama ada military ataupun bomber, JPS dan sebagainya, boleh membantu. Ya. Soal tempat penempatan tak ada masalah. Makanan tak ada masalah. Mungkin track record tu boleh dibandingkan suatu tahun lalu yang berlaku banjir besar di Selangor dan juga 2014 di Kelantan. Satu yang berlaku tidak bermakna dia. You tak boleh generalize. Kan? Itu pengalaman UMNO. Betul, pengalaman bukan UMNO je. Dalam dunia ni banyak tempat mengalami. Mana? Tak boleh kita kata sebab itu maka begitulah akan berlaku. Bila-bila. Itu mungkin waktu ketika itu pihak yang berkenaan seperti Nadema relax sikit. Agak tidak bersedia. Orang ni salahkan ni, orang salahkan itu. Itulah sebabnya bila kerajaan itu tidak daripada satu parti. Ya, dalam kerajaan sendiri pun kita menteri dengan menteri pun tidak sepakat. Tengok nak pilihan raya. Berapa belas orang tulis surat? 12 orang. Boleh patut ke buat gitu. Tapi itulah pasal kan. PN tu. PN. PN lah. Masalah PN lah ni. Bukan masalah BN. Dah berputus arang betul lagi. Okey, terima kasih Datuk Seri. Terus saja pada Puan Siti Aisyah. Masalah yang berlaku ini kita bercakap secara berterus terang yang berlaku antara UMNO BN dan juga PN menyebabkan mungkin keputusan pembubaran parlimen itu. PH ataupun Pembangkang tidak pernah bersetuju untuk pilihan raya diadakan pada waktu dan juga ketika ini, melihatkan kepada situasi banjir dan juga ramalan-ramalan cuaca buruk yang bakal berlaku. Namun sebegitu, ada yang beranggapan kalau sekiranya PH ataupun Pembangkang terus-terusan menolak dan juga membawa sentimen penolakan kepada PRU ini, ia mungkin akan makan diri kepada PH dan juga Pembangkang, kerana kalau kurang voters turn out, ia akan memberi kelebihan kepada UMNO, iaitu status quo berbalik pada UMNO. Jadi kelebihan yang ada pada PH untuk meramaikan dan juga meningkatkan peratusan pengundian, apakah strategi PH dirasakan seolah-olah
tersasar sedikit daripada landasan memenangi hati rakyat? Pertama saya ucap terima kasih kepada Sinar Harian dan saudara moderator, saudara Ismail yang bertanyakan soalan. Dia betul, soalnya Pakatan Harapan tu bukanlah yang dimomok-momokkan di luar sana ialah Pakatan Harapan tu takut untuk menghadapi pilihan raya. Khususnya apabila kita mengambil keputusan untuk tidak membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri di bawah Pakatan Harapan, dan itu dilihat sebagai satu kelemahan dan sebagainya. Saya nak tegaskan kerana kita berbalik kepada fakta. Kita berbalik kepada soal demografi fakta yang dihujahkan kepada kita. Kita merujuk kepada perkara-perkara seperti itu untuk menjadi sandaran kepada kita. Sebagai contoh, kita sebut tadi soal Selangor, bagaimana kita menghadapi banjir besar yang orang kata dalam keadaan yang secara tiba-tiba yang mengakibatkan bukan sahaja 1-2 tempat mengalami kerugian yang besar, tetapi dia meliputi keseluruhan negeri Selangor. Dan diasbabkan oleh itu menjadi satu tanda aras kepada kita untuk menilai seandainya, betul lah kata Datuk Tajudin tadi, kita tak tahu jadi atau tidak jadi, tetapi sekurang-kurangnya kita merujuk pada fakta yang sedia ada. Maknanya orang kata ramalan-ramalan yang diberi oleh rakan-rakan yang lain daripada pusat uji kaji yang pelbagai itu, orang kata daripada dan sebagainya, itu membantu kita untuk membuat sedikit keputusan yang menyebelahi rakyat terbanyak. Sebab itu saya sebut, bila kita bercakap soal pilihan raya ini, kita kena lebih mempraktikkan kepada rakyat itu sendiri. Sebab kalau kita lihat, kalau kita bersetuju untuk pilihan raya dalam keadaan sekarang, saya sebut kata, kita boleh menghadapi pilihan raya, tapi kita sabar sekejap. Kalau jadi atau tidak jadi, diramalkan bulan 11 itu kritikal. Mengapa tidak dilanjutkan ke bulan 12 untuk melihat sama ada bulan 11 itu berlaku atau tidak berlaku. Dan seandainya tidak berlaku, tak apalah. Mana kita boleh bubar Dewan Undangan Negeri dan Dewan Parlimen berserentak. Dan rakyat tidak perlu membazirkan wang rakyat itu berlebihan dengan kadar yang ada sekarang. Tetapi kita merujuk kepada keadaan semasa. Begitu juga di Pulau Pinang. Kita kena tahu pasang surut air laut di Pulau Pinang juga dikabarkan dalam keadaan yang menjerumus kepada gelombang, taufan dan sebagainya. Dan ini juga mempersiapkan kita bahawa dia bukan soal membawa rakyat keluar daripada rumah dia dan menyelamatkan dia sahaja. Bukan. Ia ialah soal nak menyelamatkan rakyat itu secara total. Maknanya dari segi kerugian yang tidak melampau. Dari segi kehilangan nyawa yang tidak terlalu tinggi. Dari segi persiapan, maknanya anak-anak nak sekolah tahun hadapan. Anak-anak perlu dipersiapkan barangan-barangan. Dan kita nak sebut ini kerana perkara-perkara yang diramalkan berlaku ini ialah diperkuatkan dengan fakta. Dan itu antara satu faktor kenapa kita sebut kali ini pilihan raya ini ialah kerana kuasa semata-mata. Dia bukan melibatkan rakyat terbanyak. Sebab kita boleh rujuk kebanyakan kenyataan-kenyataan yang keluar daripada kepimpinan UMNO Barisan Nasional itu sendiri. Merujuk bahawa pilihan raya ini perlu dilakukan kerana dia melibatkan kuasa. Ya, saya terpaksa sebut malam ni Datuk Seri Tajudin, minta maaf kerana ini adalah satu benda yang dah diviralkan. Bagaimana kenyataan Presiden UMNO sendiri mengatakan bahawa kalau ini pilihan raya mother of election, maknanya kita kena menang untuk menyelamatkan diri kita daripada di-charge di mahkamah dengan kes-kes yang pelbagai. You are next. So saya tak tahulah, wallahualam, kemungkinan hanya Presiden Parti yang tahu sama ada orang yang dia sebut itu mempunyai kes ataupun tidak. Tetapi saya sebut, soalnya sekarang kita hanya minta supaya ditangguhkan itu mengikut kajian dan orang kata rundingan semasa. Dan ia boleh berlaku kalau sebenar-benarnya rakyat itu diutamakan. Tetapi malangnya, keputusan yang diambil pada hari ini ialah keputusan yang memihak kepada 1-2 pihak. Tetapi tidak di bawah. Saya berkongsi Ismail, bila saya turun baru ni di Cemor, orang kata banjirnya itu sampai ke atap rumah. Bila kita turun, kita tanya, dia kata inilah. Memanglah duduk sebelah sungai, tetapi hujan, taburan hujan itu yang dikabarkan itu menjadi realiti. Dan persiapan tu tidak dibuat, dan orang kata semua orang memandang bahawa tak apa, itu hanya ramalan semata-mata. Tapi akhirnya kesan terbanyak itu dirasai oleh rakyat. Sebab itu saya nak tutupnya nak mengatakan bahawa PH tidak sama sekali takut untuk mengadakan pilihan raya. Kita bersedia pada bila-bila masa, tetapi persediaan kami lebih orang kata penting dan lebih terarah kepada persiapan rakyat di bawah untuk menghadapi pilihan orang kata kehidupan pasca banjir yang bakal tiba, dan selepas itu apa yang kita nak buat. Kami bersedia, tetapi dalam masa yang sama rakyat memerlukan kami bersedia untuk mereka terlebih dahulu sebelum kami menyiapkan rakyat untuk menghadapi pilihan raya. Soal bersedia ini, kita menyaksikan di PRN Melaka dan juga Johor mungkin agak remote untuk membandingkan pilihan raya negeri dan juga pilihan raya di peringkat parlimen. Tetapi kelebihan yang dimiliki UMNO adalah mempunyai pengundi-pengundi yang dikatakan setia mengundi dan sudah pasti dikatakan sebagai safe deposit, khususnya di kawasan luar bandar. Berbanding kepada PH yang mengharapkan kepada DAP untuk safe depositnya mungkin di kawasan yang urban ataupun di kawasan bandar. Cuma apakah strateginya
Terutamanya kerana untuk kita melihat akar umbi itu perlu kuat dan juga sokongan di kawasan luar bandar itu perlu kuat. Digambarkan sekarang ini populariti PH mungkin tidak seperti UMNO di peringkat bandar. Saya suka nak menyebut begini. Kita tidak boleh mengatakan bahawa 4 PRN sebelum ini sebagai rujukan untuk menghadapi pilihan raya ke-15. Kita kena tahu politik itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Dia bukan berbentuk statik. Maknanya pada pilihan raya yang sebelum ini, rakyat menghadapi pilihan raya negeri itu, kita kena tahu dalam pasca COVID, dalam keadaan pandemik, rakyat tidak keluar secara total untuk menyatakan hasrat mereka dan membuat pilihan. Kerana itu saya sebut bila ucapan Perdana Menteri di Melaka pasca pilihan raya kecil di Melaka, dia sebut UMNO jangan terlalu gah dan terlalu bangga diri kerana populariti undi UMNO di Melaka pada ketika itu hanya naik sekadar 1%. Bermaksud UMNO sendiri sedar bahawa pada ketika itu rakyat tidak keluar mengundi untuk mengundi mereka. Tetapi yang keluar mengundi itu ialah penyokong-penyokong tegar parti-parti politik pada ketika itu. Dia tidak melibatkan keseluruhan rakyat. Sebab itu saya kata tidak wajar kita mengaitkan pilihan raya yang lalu kepada tempoh pilihan raya ke-15 kali ini kerana rakyat dilihat lebih bersedia. Kalau dulu mungkin isunya tidak melibatkan kos sara hidup rakyat, tidak melibatkan bebanan ekonomi rakyat, tidak melibatkan tentang kemasalahan rakyat. Tetapi kali ini kita boleh lihat isunya itu lebih kepada isu derita rakyat, poket rakyat, kesan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan sebab itu saya rasa dari sudut strategi Pakatan Harapan ialah kami memperbanyakkan, orang kata dari segi dasar, polisi, memperbaiki 22 bulan yang ada dulu, kita bawa ke depan, kita perbaiki polisi-polisi yang baik untuk rakyat dan masyarakat dan kita terjemahkan secara langsung kepada mereka. Dan yang paling penting untuk pilihan raya kali ini, saya nak beritahu Ismail, kita bukan sahaja akan datang sebagai satu pasukan dalam Pakatan Harapan, tapi kita menampilkan sosok-sosok tubuh pemimpin yang kita ubah, saya kira, yang kita telah persiapkan sebaik mungkin, belajar daripada apa yang telah kita lalui dahulu dan itu yang kita berikan kepada rakyat dan masyarakat. Sebab itu saya melihat kebangkitan rakyat yang ada sekarang walaupun tidak secara total, walaupun tidak secara besar tetapi perlahan-perlahan memperlihatkan bahawa mereka mahu sesuatu yang baru dalam negara dan ini yang sedang kita lakukan di peringkat bawah. Khususnya undi muda dan juga undi atas pagar yang sedang kita pelopori. PH kekal meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri? Buat masa sekarang telah dipersetujui di peringkat Majlis Pakatan Harapan, Majlis Presiden mengatakan bahawa, dan saya yakin itu disambut baik oleh rakyat di peringkat bawah. Kami kekal optimis bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon yang didambakan oleh rakyat insya-Allah kerana belum ada orang kata track record yang dibuat sebelum ini yang hendak dijadikan sandaran, tetapi saya yakin rakyat mahu melihat sesuatu yang baru. Dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat. Insya-Allah kita harapkan gelaran PM tepi itu akan bertukar menjadi PM yang sebenar-benarnya ya. Insya-Allah selamat maju jaya untuk Pakatan Harapan. Puan Mardiah, persoalan berkenaan pendirian PAS ya dalam menyertai pakatan ataupun bekerjasama ini masih setia dengan Perikatan Nasional. Apa jadi dengan UMNO? Apakah mungkin ini sebenarnya satu bargaining moment untuk PAS, antara PAS dan juga UMNO, PAS dan juga Bersatu? Mungkin selepas pilihan raya umum ini akan bertukar pendirian PAS. Apa mungkin PAS boleh berubah angin seperti lalang yang ditiup? Okey, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Terima kasih saudara moderator, terima kasih Sinar Harian. Yang saya hormati rakan-rakan ahli panel yang saya berbesar hatilah dapat bersama dengan ahli-ahli politik yang jauh lebih senior, Datuk Seri Tajuddin dan juga Puan Siti Aisyah. Okey, menjawab soalan moderator, bercakap tentang politik ni dia dynamic, dia tak statik. Jadi PAS memang dah sekian lama sejak daripada sebelum merdeka, selepas merdeka sampai ke hari ini sentiasa bekerjasama. Bermula dengan tahun 1957 dan Kongres Kebangsaan Melayu. Kemudian ada fahaman politik dengan kerjasama politik dengan Parti Negara Datuk Wan Jaafar. Kemudian dengan kerajaan campuran dengan Perikatan. Kemudian dengan BN. Kemudian dengan Angkatan Perpaduan Ummah Semangat 46 berjasa. Kemudian Barisan Alternatif dengan DAP. Kemudian Pakatan Rakyat. Kemudian selepas itu Gagasan Sejahtera, kemudian barulah Muafakat Nasional juga Perikatan Nasional. Cuma bagi PAS, kita melihat, bagi saya sendirilah, pada malam ini saya lebih suka bercakap dari kacamata anak muda. Dari kacamata orang muda yang mana saya melihat pertembungan antara PAS dan UMNO ni memang sesuatu yang perlu ditamatkan. Maksudnya, sebabnya kita melihat pergaduhan ataupun perselisihan panasnya hubungan PAS dan UMNO tu dah lama, sejak daripada merdeka dahulu. Kan sampai ke hari ini. Dan
pertumbungan ni disebabkan PAS dan UMNO ni ada dua kelompok Melayu Islam yang besar dalam negara. Kita boleh katakan mewakili dua kelompok Melayu Islam yang besar dalam negara, menyebabkan mereka, penyokong mereka bukan sekadar di bandar-bandar tetapi lebih banyak di luar bandar, di kampung-kampung. Jadi pertembungan dan pergaduhan kita kata berkelahi ni memang di peringkat kampung-kampung, melibatkan keluarga, melibatkan saudara mara sampai melibatkan silaturahim dan sebagainya tu. Tapi saya tak salahkan generasi terdahulu. Sebab mungkin generasi terdahulu mereka ada tragedi Memali. Mereka ada penafian peruntukan federal kepada state. Jadi suasana panas tu semakin keruh. Tapi kemudian bertukar Perdana Menteri, layanan Pak Lah, layanan Datuk Seri Najib ke hadap PAS mungkin tak sama dengan layanan Tun Mahathir semasa jadi PM keempat. Jadi suasana tu dah berubah. Jadi saya nampak akhirnya PRU 14, UMNO hilang ataupun BN hilang kuasa di peringkat kerajaan pusat, maka tawaduk dekat Isafah tu mungkin timbul. Akhirnya kita melihat perdamaian PAS dan UMNO tu menjadi realiti. Muafakat nasional menjadi realiti. Cuma bagi PAS kita melihat kesatuan umat Islam tu melangkaui sempadan politik PAS dan UMNO. Sebab itu kita libatkan sekali dengan Bersatu, kita libatkan sekali dengan NGO Islam. Namun malangnya di peringkat awal itu boleh bersatu. Tetapi apabila PAS membantu UMNO dalam banyak siri PRK menang, kemudian menang 2 pilihan raya negeri, Ketua Puteri UMNO dah ucap sayonara PAS. Kemudian Tok Mat, Timbalan Presiden UMNO dah cakap nak bergerak solo Ogos. Kan? Tiba-tiba apabila selepas pembubaran parlimen, syarat-syarat Puteri Gunung Ledang diberikan kepada PAS dan PAS memilih Perikatan Nasional, tiba-tiba dikatakan susu dibalas tuba, kecewa PAS bersama dengan Perikatan Nasional, sedangkan kata-kata yang menunjukkan bahawa mereka nak bergerak solo, mereka nak berpisah dengan PAS, tidak mahu bersama dengan PAS lagi, diucapkan sebelum pembubaran parlimen. Jadi bagi PAS, ada juga yang disebutkan, ada beberapa pemimpin UMNO yang menyebut bahawa tidak mustahil bahawa selepas daripada PRU ini kerjasama PAS dan UMNO kembali, itu selepas ni kita tengoklah. Tapi untuk PRU 15 ni PAS memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, dan kerana UMNO bagi saya menyempitkan kesatuan umat Islam tu hanya kepada parti politik PAS dan UMNO, sedangkan PAS melihat lebih daripada itu. Datuk Seri, masih perlu ke UMNO bekerjasama dengan PAS? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita orang Melayu, umat Islam, satu kurniaan yang tidak kita jangka. Apabila kita kalah, bukan UMNO yang kalah, PAS pun kalah, orang Melayu kalah. Dengan PH. Tahu? Jangan ingat UMNO BN kalah maka orang kata itu UMNO. Saya pengasas Muafakat Nasional. Kalau tahu. Tapi dalam Melayu yang berpecah belah, Datuk. Nanti dulu. I was the one, the founder. Melayu Bersatu, Muafakat Nasional, saya. Saya buat di Kampung Gajah, saya buat di Sungai Manik, buat di Kimanis, Tanjung Piai, di Dataran Merdeka. You pemuda PAS tak tahu mungkin. Allah telah memberikan. Sebelum ini kita berpecah belah. Kita bermusuhan 60 tahun lebih. Tiba-tiba kita boleh berpeluk-pelukan antara PAS dengan UMNO. Itu dulu saya ingatkan, jaga baik-baik. Kita tak jaga masing-masing. Saya kata tak usah masuk kerajaan Dr. Mahathir. Jangan masuk kerajaan Mahyudin. Sebab apa? Kita dah kuat dah. Dua parti besar Melayu Islam telah menubuhkan satu blok politik baru yang kuat. Terbukti apabila PRK kita menang. Kita menang. Tetapi oleh kerana kita kalah dengan godaan syaitan. Kita nak Tan Sri, kita nak Datuk Seri, kita nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri. Masuk. Apa jadi? Besar betul godaan syaitan. Godaan. Dan hari ini pun, siapa yang mengasaskan? UMNO dengan PAS. Kenapa pula Bersatu pula yang dianukan? Kenapa? Orang kata, kalau ibu isteri pun, nak isteri dua ke tiga ke, isteri pertama tu yang diutamakan. Ini isteri kedua, ketiga yang diutamakan. Percayalah. UMNO, kita boleh sorok, kita ada kita punya, tetapi PAS kuat kerana UMNO. Kalau nak bergantung dengan Bersatu tidak ada network, tidak ada infrastruktur, tidak ada kekuatan. Rugi. Fikir baik-baik. Sampai minggu sudah pun saya kata. Fikir baik-baik.
Ya. Yang mana nak diutamakan? PAS konon membawa satu falsafah Tuan Haji Hadi. Ya. Oh, kita memilih mudarat yang sedikit daripada mudarat yang besar. Antara PAS dengan UMNO, PAS dengan Bersatu, mana mudarat lebih? You rugi lebih di mana? Untung di mana? Tapi apa mungkin komen daripada Datuk Seri berkenaan audio yang tular antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi? Itulah apa yang tidak akan ada kerjasama yang bakal berlaku? Cuba anukan betul apa saya yang dimaksudkan apa? Perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai apa? Okey, memanggil Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai mentornya. Siapa? Datuk Seri Datuk Seri Zahid Hamidi memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mentor. Itu saya tak tahulah, tapi memang Anwar Ibrahim was his boss at one time. Okay. At one time. That is true. But now it's a different situation. Macam kata di apa tadi? Aisyah. Ya. Keadaan sudah berubah. Okey. Boss, he's the boss now. President of UMNO. Dulu dia pemuda UMNO. Anwar Ibrahim timbalan presiden. Jadi kalau keadaan ni asyik jangan berubah. itu pula dijadikan sebagai orang kata itulah buktinya bahawa ini Anwar Ibrahim is still the boss. Masih jadi bos kepada Datuk Zahid Hamidi. Tak betul. Jadi okey Datuk Seri, kalau keadaannya sentiasa berubah tidak akan menyusahkan rakyat kerana apabila sudah memilih mengundi kemudian bertukar gabungan. Rakyat ni PH. Dia orang janji macam-macam. Berjanji macam-macam. Masa nak pilihan raya dulu bagai darah. Tapi bagi 22 bulan apa pun tak dibuat di depa. Okey. Ni masalahnya. Kalau buat betul-betul gitu boleh kekal 5 tahun. Ni tak buat. Baru ni nak buat semula. Anwar Ibrahim dengan Arfizi nak buat semula, nak bela orang Melayu dan sebagainya. Kenapa tak bela dulu dah menang? Komen Puan Siti. Ya, saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Tajuddin itu sebagai satu kenyataan. Ialah sifatnya itu tidak boleh dianggap sebagai satu yang benar. Apa yang dikeluarkan oleh 22 bulan, orang mengandaikan bahawa 22 bulan itu PH gagal dan sebagainya. Saya sedang sebut kepada umum, kepada masyarakat bahawa kita menghadapi pilihan raya itu tempohnya itu 5 tahun. Secara rasionalnya, setiap rakyat yang keluar mengundi itu, dia meletakkan kepada akal dan fikiran dia, undinya itu valid sehingga 5 tahun. Tetapi dalam tempoh 22 bulan itu, berlakunya pengkhianatan, berlakunya apa yang disebut sebagai hilang kepercayaan. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai langkah Sheraton dan sebagainya. Saya mengulangi kepada ramai pimpinan-pimpinan, ada kawan-kawan saya daripada UMNO dan sebagainya. Saya sebut kepada mereka. Daripada PKR pun ada. Ya, daripada keadilan, daripada Bersatu dan ramai sebenarnya. Yang melibatkan keadilan, kita tak boleh nafikan. Itu realiti umum yang rakyat perlu tahu. Tapi kita sebut, kalau betul pada ketika itu, ketika langkah Sheraton itu berlaku, UMNO tidak bersetuju bahawa Bersatu tidak harus jadi kerajaan. UMNO bersetuju bahawa pengkhianat tidak harus duduk di tampuk pemerintahan. Dan sewajarnya pada ketika itu UMNO, PAS dan juga UMNO dan PAS itu tidak bersekongkol bersekali bersama dengan pengkhianat-pengkhianat ini untuk menubuhkan kerajaan. Dan bagi saya lebih ada rasa hormat rakyat di peringkat bawahan seandainya pada ketika itu PAS dan UMNO mengambil pendekatan untuk membubarkan parlimen pada saat itu. Memberikan mandat nyata semula kepada rakyat dan menjadi kerajaan. Tetapi macam tadi Datuk sebutlah kan, orang kata apa Datuk Seri sebut tadi, bila soal kuasa, bila soal nak dapat Datuk Seri, bila soal nak jadi menteri, maka akhirnya iman tu lagi sekali ni iblis datang, syaitan datang menggoda dan akhirnya mereka bersetuju untuk berada dalam satu kerajaan yang tidak diiktiraf oleh rakyat secara total. Dan akhirnya kerajaan itu terbentuk bukan kerana kami gagal untuk mengembalikan apa yang baik kepada rakyat, tetapi kami dinafikan hak kami untuk melakukan yang terbaik kepada rakyat. 22 bulan itu kami dinafikan untuk menyiapkan rumah yang terpaksa kami baiki, yang akhirnya nak buka untuk terima tetamu supaya tetamu datang dalam keadaan yang lebih selesa. 22 bulan itu kami terpaksa gembling tenaga untuk menyelamatkan dan juga memperbaiki apa sahaja bentuk kerosakan yang berlaku. Dan itu saya sebut tadi, kalau kejujuran itu ada, pilihan raya perlu berlaku di awal, bukan dalam tempoh 32 bulan selepas mereka memegang tampuk kuasa hasil daripada pengkhianatan yang dibuat itu. Tapi 22 bulan itu ada yang
menyalahkan ataupun melihat isu ini disebabkan mungkin ketidaksabaran ataupun kegopohan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan penjawatan yang amat berhormat Perdana Menteri, menyebabkan Tun Dr. Mahathir terpaksa untuk meletakkan jawatan. Ini satu isu yang seringkali dimainkan dan juga dimomokkan. Apakah dalam PRU 15 PH akan lebih berhati-hati dalam merencana siapakah gabungan-gabungan yang akan disertai kerjasama, khususnya gabungan baharu yang kita sedia maklum muda merupakan protege kepada... Saya nak menjawab dulu yang terlebih dahulunya. Dia bukan soal kegobohan orang yang bernama Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Ia adalah soal bagaimana seorang individu yang terikat pada janji namun dia mengkhianati janji itu. Saya nak sebut dengan jelas sebab soal Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri itu ialah konsensus bersama yang dibuat sebelum pilihan raya ke-14 berlaku dan ia dipersetujui oleh semua pihak. Namun apabila selesai kita menghadapi pilihan raya, menang, alhamdulillah, Allah kurniakan kemenangan di Putrajaya. Seperti lagi sekali saya sebut, candu tampuk kuasa itu menyebabkan ada sebilangan daripada kita gagal mengawal orang kata kemahuan diri dan akhirnya menyebabkan pengkhianatan itu menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dinafikan haknya. Kita tidak mengatakan bahawa perlu ada desakan dan sebagainya. Tetapi yang ditekankan oleh semua pihak ialah perjanjian perlu ditunaikan. Perjanjian perlu dilunaskan. Dan perjanjian itu perlu dilihat sebagai satu alternatif politik baru kepada generasi muda. Bahawa Pakatan Harapan dan bahawa orang-orang yang berjanji itu tak kala dia menunaikan janji baru dia boleh diangkat sebagai ahli politik yang baik. Namun itu tidak berlaku. Letak jawatan tak semestinya tukar kerajaan. Ya, betul. Dan akhirnya apa berlaku dan nak masuk pilihan raya ke-15 tadi sebut soal gagasan-gagasan baru dalam Pakatan Harapan. Adakah kita akan lebih baik? Kita sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim kerap kali mengulanginya. Mana-mana parti politik yang boleh bersama dalam asas prinsip yang sama, kita terbuka untuk menerima mereka sebagai sebahagian daripada kita. Namun, tak kala mana-mana parti yang masuk dengan dasar menghormati prinsip itu, kita orang kata menerima mereka tetapi terikat dengan syarat-syarat termasuklah Akta Lompat Parti yang telah dikuatkuasa di peringkat Parlimen yang harus dipersetujui bersama. Kerana antara janji Pakatan Harapan kepada rakyat dan masyarakat itu ialah untuk memastikan tidak ada lagi berlaku lompat parti, khianat mandat rakyat seperti yang telah berlaku dalam pilihan raya yang ke-14. Yang khianat ni Anwar Ibrahim. Dia khianat pada orang Melayu. Datuk Seri Anwar tengah saya dengan Anwar Ibrahim bersama-sama dalam pemuda UMNO. Ya. Saya penyokong kuat dia dulu. Dulu dia tidak macam ni. Dulu dia menjaga kepentingan Melayu, Islam. Tapi sekarang ni, kepentingan siapa yang dia jaga? Datuk Seri, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim di panggilan. Tak adalah. Mungkin. The next session lah. The next session. Give me some time. You apa nama ni? Bagi banyak masa. Tak adil ni. You bagi banyak masa kepada PKR. Tak apa, saya nak bagi masa pada Puan Mahathir. Kita bagi masa sama kata lah. Sama kata lepas tu Datuk Seri balik lah. Ini dengar cerita ni. Saya sabar je. Tapi nak saya kata, dalam Malaysia ni penduduk 70% Melayu. Yang dia pergi jaga orang lain tu pasal apa? You pergi jaga mati ini Malaysia ini bukan kita Melayu punya. Sampai mengata begitu. Tak boleh ke jaga? Dah dengar ni. Nur Izzah kata agama ni terpulanglah. Orang Melayu pun nak pilih agama pun pilihlah. Itu kenyataan tu saya kenyataan itu kenyataan ini kenyataan pemimpin you. Kenyataan yang kenyataan tidak pemimpin you. Itu adalah kenyataan yang tidak mempunyai asas. Itu kenyataan yang jangan tepikan. Kabar angin. Kabar angin apa? Kita tepikan godaan bisikan syaitan malam ni Datuk Seri. Okey, Puan Mahathir, bercakap tentang meletakkan calon-calon muda ya. UMNO mengumumkan akan meletakkan 70% calon muda ataupun calon baru lah ya. Ada 30% mungkin muka lama. Kita tak tahu Datuk Seri bertanding untuk Pasir Salak atau tidak. Nanti kita tanya Datuk Seri. Untuk perjalanan dan juga strategi yang dimainkan oleh PAS khususnya untuk memastikan safe deposit ataupun di kawasan-kawasan yang selamat untuk PAS ini, bagaimana perancangan untuk meletakkan muka-muka baru?
terlalu awal untuk saya cakap sebab penamaan calon pun belum lagi. 20 Oktober ni SPR baru bermesyuarat, tapi di pihak golongan muda ni kita mengharapkan lebih banyaklah muka-muka baru dan muka-muka golongan muda diketengahkan. Saya rasa bukan PAS saja kot, mungkin parti-parti lain pun mengharapkan dikemukakan muka-muka baru. Sebabnya supaya kita membawa budaya politik baru dan bukan budaya politik lama, kan? Okey. Dalam melihat kepada PAS menyertai Perikatan Nasional, seterusnya menyertai Muafakat Nasional dan juga mendapat pencawatan di peringkat persekutuan, malah diberikan mungkin pencawatan bertaraf menteri dan sebagainya. Apa yang keberhasilan PAS dalam kerajaan persekutuan selama menyertai kerajaan persekutuan sehingga kini? Of course lah ada pencapaian dia. Contohnya sekarang ni kalau kita tengok, sebab itulah saya sendiri secara peribadi bukan PA saya tak bersetuju untuk diadakan pilihan raya ni. Kita pun tak setuju sebab kita melihat bahawa kerajaan ini telah dibina, kalau Datuk Seri Tajuddin kata godaan syaitan tadi kan. Tapi UMNO pun ada juga dalam kerajaan tu. Kan? Jadi kerajaan ni dianggotai dengan dijalani dengan baik, digerakkan dengan baik oleh 3 entiti parti ini. PAS immune lah daripada godaan syaitan. Semua saya cakap Seri Datuk Seri ni tak ada masalah. PAS baru nak rasa. Okey. Baru nak rasa. Mungkin tengok jawab Puan Nadia. UMNO pun tak pernah kalah pilihan raya ni, baru kali pertama kalah. Tapi kita pun tak tahulah jadi macam mana tu kan. Jadi sekarang ni baru merasa dapat kerajaan balik setelah kalah PRU 14, merasa dapat kerajaan balik dengan sokongan parti-parti lain. Jadi semenjak daripada selepas Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sehingga kita terpaksa menanti beberapa lama untuk kerajaan dibentuk kembali, dan saya rasa kerajaan tu bukan kerajaan hasutan syaitan lah. Kerajaan tu dibentuk atas desakan situasi politik semasa. Kan, jadi Bersatu UMNO PAS membentuk kerajaan, dan saya lihat banyak pencapaian-pencapaian yang telah berjaya dilaksanakan, dan kerajaan PAS turut melaksanakan agenda kerajaan di peringkat Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Sebab itu kalau bercakap tentang pilihan raya secara tergesa-gesa ni, saya tidak melihat kepentingan rakyat. Saya tidak melihat kepentingan rakyat dalam melaksanakan pilihan raya secara tergesa-gesa ni, melainkan kehendak ataupun pihak yang terdesak. Sebabnya kalau kita lihat perjalanan kerajaan 3 entiti ni yang berada dalam satu gabungan kerajaan ni, saya sebenarnya mengikuti live ataupun kenyataan Datuk Seri Tajuddin 3 bulan yang lalu. Tapi saya nampak lepas pembubaran parlimen ni macam lain sikit statement dia. Jadi ada nanti kita sembang Jadi saya habiskan dulu. Dah bagilah tahu statement apa. Jangan buat fitnah. Bukan apa buat kita fitnah. general ni. General lah kan. Sebelum ni Islam. Datuk Seri Tajuddin cakap pasal ada Datuk Seri antara yang vokal dalam UMNO dan mengkritik Datuk Seri Zahid Hamidi, kan? Jadi melihat bahawa tidak ada keperluan untuk mengadakan pilihan raya secara tergesa-gesa. Sebabnya kalau kita nak kata sebab apa? Sebab kerajaan tak stabil. Kali pertama dalam sejarah negara MOU antara kerajaan dan pembangkang untuk mengadakan MOU transformasi dan kestabilan politik. Jadi ini satu perkara dalam sejarah yang mana kerajaan dan juga pembangkang boleh sign agreement untuk sokong Perdana Menteri untuk menjadikan kerajaan itu stabil. Kalau katakan nak buat pilihan raya segera, sebab apa? Sebab kerajaan tak kuat, susah nak luluskan rang undang-undang dan sebagainya. Kita luluskan baru-baru ini Julai rang undang-undang anti lompat parti, rang undang-undang anti gangguan seksual lulus. Bahkan rang undang-undang anti lompat parti tu lulus 2/3 majoriti. Kemudian lulus RUU cukai jualan, RUU cukai perkhidmatan, RUU levy keuntungan luar biasa. Maksudnya tak ada masalah untuk luluskan undang-undang dengan kerajaan sedia ada. Kan, kerajaan dengan dianggotai PAS, UMNO dan juga Bersatu ni. Kemudian kalau dibangkitkan isu kerajaan tak kuat, susah nak terima pelaburan. Kalau tengok laporan media Mac tahun ini, pelaburan masuk Malaysia 365 bilion, tertinggi dalam sejarah. Jun tahun ini, pelaburan tahun 2021 sehingga 48.1 bilion, paling tertinggi sejak 2016. Jadi sepatutnya tidak ada masalah. Itu adalah pencapaian-pencapaian kerajaan apabila yang dianggoti oleh 3 parti yang dikatakan tidak stabil itu. Jadi alasan-alasan, saya melihat bahawa alasan untuk mengadakan pilihan raya secara tergesa-gesa itu atas alasan untuk mendapatkan stabiliti itu, saya rasa adalah bukan demi kepentingan rakyat. Okey. PAS masih mengharapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri? Setakat ini isu Perdana Menteri itu bukan keutamaan kami. Okey. Tapi di akhirnya nanti kita akan buat keputusan juga siapa Perdana Menterinya. PAS bukan satu parti. PAS bukan satu parti. InsyaAllah mana kita tahu. PAS telah, InsyaAllah. PAS telah menaikkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sebelum ini.
PAS telah menaikkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sebelum ini, tetapi PAS tidak pernah meminta jawatan Timbalan Perdana Menteri pun. Jadi kalau jawatan Timbalan Perdana Menteri pun kita tak minta apatah lagi Perdana Menteri. Sebab bagi kita agenda kesejahteraan rakyat, agenda kebajikan dan agenda Islam tu jauh lebih utama menjadi cita-cita daripada cita-cita Perdana Menteri. Ya, bukan tentang siapa bisikan yang jadi jawatan Perdana Menteri. semata-mata. Bukan hasutan syaitan semata-mata, Datuk. Okey, Datuk Seri, ini satu soalan penting, bisikan atau tak bisikan ni. Sewaktu kes kluster mahkamah ni masih berlangsung, ada di pihak UMNO mengatakan pendakwaan itu tidak adil, berat sebelah dan sebagainya. Apakah selepas PRU 15, kalau sekiranya pendakwaan itu ataupun kes itu menjadi bertukar 360 darjah, apakah di pihak UMNO akan mengatakan kes mahkamah itu dan keputusan itu adil? Dia melihat bukan satu kes saja, kita pada keseluruhannya. Ya. Political persecution yang dibuat semasa kerajaan PH, semasa Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, itu berlaku. Jangan napi, saya ada bukti, saya tak, kalau saya nak buka panjang cerita. Boleh buka ke? Memang ada, memang ada. Ni nak dengar ni. Saya sendiri pun pernah nak dikenakan. Tak pasal-pasal. Dipecat daripada prasarana kerana kononnya saya ada ambil duit 80 juta daripada prasarana. Bukan sebab statement. Tak ada statement. Itu kecil. Ini prasarana dia nak tangkap saya tahu. SPRM nak tangkap saya. Kata saya ambil duit nak 80 juta daripada prasarana. Siasat tak ada. Tapi dijadikan satu kes. Sehingga ke satu peringkat saya nak dibawa ke mahkamah, nak di-charge. This happened. I didn't say this. Tapi you provoke I supaya cerita. Cerita. Okey, cerita Datuk Seri. Kita nak you dengar. provoke. Kalau I kita tanya. I tak mahu nak cerita hal-hal kadang-kadang terlalu peribadi. Banyak cerita peribadi. Anwar Ibrahim pecat saya tak pasal-pasal. Kerana fitnah. You mana tahu you bunda besar tu lagi. Betul tak? Alhamdulillah nasib baik Datuk Seri tak ambil duit tu. Duit apa? Yang tadi tak ada. Alhamdulillah. So siapa yang buat tu? Itu kerajaan cuba nak anu saya. Ya. Apa sah? For no reason. Tak ada sebab. This is what we call as ketidakadilan di pihak kerajaan masa itu. Ya. Jangan kata apabila UMNO, Datuk Zahid kata adanya political persecution. Apa tengok jam pula baru sikit dia bercakap. Tadi dia orang cakap panjang tak tengok jam. Bagi dia sama rata. Ini orang PKR ke orang apa UMNO ni? Saya neutral. Saya nak bagi online. I persoalkan. Live ni. You jangan main-main. Kita tanya soalan je. Tak? Dan kita waktu PH, you tahu apa Guan Eng buat? Ya. Apa dia? Cuba cerita sikit. You bukan tak tahu. Tapi tutup pasal apa? Tapi nak dengar pada Datuk Seri. Ini tutup juga. Berapa ramai pegawai-pegawai Melayu yang dibuang? Okey. Menteri Keuangan. Pejabat Menteri Keuangan tu dah jadi macam gaya tempat tokong Cina. Yang banyak pergi seluar pendek. Mana ada orang Melayu boleh pijak tangga ataupun masuk dalam pejabat MOF at that time. Kalau bagus apa salah? Apa bagus? Itulah ni. Dah tak ada dah hati Melayu you ni. Saya masih Melayu Datuk Seri. You tak ada dah hilang dah kemelayuan tu. Tak, kita cakap pasal merit ni Datuk Ya merit apa kalau dia buat itu jadi tanglong. Semua penuh tanglong. Pegawai MOF pada masa tu semua dia letak ke satu bilik. Tak ada buat kerja. Dia bawa satu tim baru. Semua budak-budak dia. You know that? Do you know? I know. You know but you keep quiet. Jadi itu sebabnya. Kita tak boleh tengok. Biarkan bahawa parti PH ni terus memerintah. Ya. Hidup Melayu Datuk Seri. Hidup Melayu. You jangan main-main. Main boleh tapi jangan main-main. Tak boleh. Kita main bola lah. Ramai penonton ni tadi. UN kena kembali. Berkuasa macam dulu. Masa kita berkuasa dulu, you tengok. Tapi bila kata orang muda, kau tengok dia nak tengok ke depan. Yang sudah tak kisah. Selalu begitu, lupa mak bapak. Lupa latar belakang. Lupa dari mana kita datang. Ya. Tapi cuba ingat kembali. Saya jaga bapak saya. Tapi pemimpin Melayu ada yang lupa diri juga. Ada. Ini kita tidak nak cakap soal pemimpin satu dua. Kita cakap parti. Dia nak bertanding ni siapa? Bukan Tajudin nak bertanding. BN. Datuk Seri UMNO. bertanding balik. InsyaAllah. Okey, respon Puan.
Ada kenyataan saya kira tak apalah kalau UMNO mengatakan bahawa dia hanya nak menjadi pejuang pada Melayu soalnya, tetapi dia tidak boleh menafikan bahawa Pakatan Harapan itu juga antara orang yang nak memperjuangkan nasib Melayu, nasib bangsa-bangsa dan rakan-rakan daripada bangsa-bangsa yang lain dalam negara yang majmuk bernama Malaysia. Saya rasa tidak adil untuk kita mengatakan bahawa kita hanya berpihak pada satu bangsa saja, tetapi dalam masa yang sama kita menganaktirikan bangsa-bangsa yang lain. Ada kewajaran dalam satu perkara kalau kita nak menghadkan suatu perkara. Tetapi dalam konteks kerajaan, dia tidak boleh dilihat menyebelahi hanya pada satu benda, tapi menafikan hak pada benda-benda yang lain. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Saya kira kalau malam ini rakan-rakan di luar sana yang di kalangan bukan Melayu melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, mungkin ada hati yang terguris seolah-olah macam UMNO itu hanya mahu mempraktikkan parti mereka kepada golongan itu saja, sedangkan saya kira rakyat di bawah ini keterbukaan mereka lebih terbuka daripada parti UMNO itu sendiri. Dia bukan sekadar tomahan, dia ada satu benda yang mempunyai asas yang tapi kita keluarga Malaysia, Datuk Seri. Kita jaga semua. Where are they now? Where are they? Dia jaga, tetapi hakikatnya apa yang dikatakan itu lebih dekat di hati daripada apa yang dia buat. UMNO terpaksa buat perkara itu kerana dia menjadi kerajaan. Dia terpaksa buat. Nak atau tidak dia kena buat. Tetapi dia kena buat sebab dia jadi kerajaan. Dia kena buat. Tetapi keadilan, Pakatan Harapan, kita tak jadi kerajaan pun kita orang kata membela nasib seluruh kaum tanpa memikirkan bangsa apa dia, kerana kita tahu negara berdepan dengan masalah ekonomi, negara berdepan dengan masalah rakyat susah. Kita lebih mencakapkan soal itu daripada kita mengangkat bangsa, tetapi akhirnya rakyat tu terpinggir dan sebagainya. Ya, isu ISIS mungkin nak dikomen sedikit. Ya, itu satu isu yang saya kira digembar-gemburkan oleh UMNO Barisan Nasional juga. Itu adalah isu yang diguna pakai, dipermainkan juga oleh mereka sebagai sentimen politik, nak dijual beli juga. Tetapi akhirnya bila mereka jadi kerajaan, isu itu berbangkit juga sekali lagi. Jadi salah UMNO lah. Maknanya salah semua orang, tetapi penambahbaikan itu penting. Saya nak sebut begitu, maknanya di kalangan Pakatan Harapan itu sendiri, kita menilai sesuatu perkara itu mengikut hak rakyat itu, kehendak rakyat. Tak adil untuk kita mengatakan kita nak, dia kata kalau kata jadi kerajaan, jaga semua sebab Datuk jadi kerajaan. Kalau Datuk jadi kerajaan, Datuk cakap tadi Datuk ikan Melayu je. Orang datang daripada mana, pakai seluar katuk, tapi hari ni tengok. Tak boleh cakap macam apa salahnya? Betul. Kita bela mereka. Sebab jadi kerajaan. Jadi kerajaan, macam you 22 bulan jadi kerajaan, hancur kan kita. Tak ada. Itu juga tuduhan yang tidak berasas, dan itu juga tuduhan fitnah kat Pakatan Harapan. Sebab tu saya sebut tadi, di peringkat Pakatan Harapan kita menilai rakyat mengikut sudut keperluan rakyat. Kita bukan menilai sudut bangsa dan agama semata-mata. Bangsa kita hargai, kita hormati keseluruhannya. Tetapi dari sudut kehendak rakyat itu menjadi benteng awal kita memastikan rakyat mendapat apa yang mereka nak. Melayu. You kata rakyat. Melayu 70%. Ada juga bangsa-bangsa yang lain. Bangsa lain rakyat juga. Rakyat juga nak kita bela. Sebab kita jadi kerajaan. Kita bela. Tapi kenapa kenyataan semua projek kita bagi kat dia. UMNO lah, maknanya yang MIC, MCA bagi. Rakyat di bawah tidak lah. Itu sebab di subkon kan. Siapa ni? Itu sebab orang Melayu subkon kan. Betul, banyak saya tengok di bawah kita bagi sebab kita baik dengan mereka. Okey, salahnya siapa Melayu? Kalau tak bagi subkon, magah pula. Allah. Jadi ada bagi salah. Bagi salah, tak bagi salah. Apa? Okey, ini makin rancak pembicaraan kita ni. Puan Mardiah, Melayu Islam yang banyak dibawa, dibangkitkan oleh Datuk Seri tadi, masih relevan ke kita membawa gambaran Melayu Islam ini walaupun muafakat nasional mungkin sudah samar-samar? Sebab Melayu Islam adalah majoriti. Jadi dalam PAS sendiri pun kita bukannya tidak berkawan dengan non-Muslim. Jadi dalam PAS sendiri, dalam PAS sendiri kita ada Dewan Himpunan Penyok Kompas. Dewan Himpunan Penyok Kompas dianggoti oleh golongan bukan Islam. So saya rasa kemungkinan besar ahli di HPP jauh lebih ramai daripada Melayu dalam DAP. Jadi sekarang ni walaupun kita berkawan dengan dalam Perikatan Nasional pun kita ada gerakan, tetapi dalam konteks kesatuan umat Islam ataupun kaum majoriti umat Islam Melayu dalam negara ini, itu masih relevan. Dan dalam bab ni saya setuju juga dengan Datuk Seri berkenaan dengan jumlah majoriti Melayu Islam.
70% kita kena jaga, tapi dalam masa yang sama saya juga bersetuju dengan Puan Aisyah bahawa hak bukan Islam juga perlu dijaga. Memang jaga, you jangan tuduh. UMNO tak jaga. Tak, betul. Maksudnya menjaga ke semua bangsa, menjaga ke semua rakyat, menjaga orang Melayu Islam, menjaga juga yang bukan Islam. Masjid lah, buat itu lah. Hantar Tapi orang pergi isu merit ni Puan setuju tidak? Bukan itu. Menjaga Isu Islam. merit ni Puan setuju tidak? Maksud isu merit? Maknanya yang baik, yang bagus boleh memegang penjawatan seperti sepatutnya. Maksudnya berdasarkan kelayakan lah. Maksudnya kita tak, kalau ikut Melayu Islam pun macamlah Melayu Islam tak ada yang bagus. Jadi kalau Melayu Islam ada yang bagus, naiklah. Okey, insya-Allah Datuk Sri boleh jadi menteri. Kalau saya cadang undi sokong Perikatan Nasional lah. Sebab bawah Tan Sri Muhyiddin dulu kita tengok banyak bantuan-bantuan kepada saya tak boleh tengok Datuk Sri. Banyak bantuan-bantuan diberikan kepada rakyat kan. Kenapa jatuh cepat? Allah tidak merestui perbuatan nama Allah pula. You orang Islam. Pegang kepada janji Allah. Betul. InsyaAllah. Datuk Sri, kalau ditawarkan jawatan menteri, senator ataupun timbalan menteri, apakah akan diambil selepas kita bukan. Kita nak UMNO BN menang dulu. Okey. Kalau menang? Menang kita nak bentuk kerajaan, nak bela rakyat. You kata tadi, rakyat. Itulah yang kita nak buat. Macam mana membela rakyat di Pasir Salap? You tengoklah tu bajet yang telah dibentangkan. Tak membela rakyat ke tu? Ada baca? Belum lulus lagi. Itulah pasal dia. Tidak, bagi kita menang masuk kena lulus ke lah. Betul tak? Bajet kena bentang semula. Boleh. Tapi ada yang mengatakan bajet ini banyak menguntungkan. Tak ada gula-gula. Datuk Sri, respon ada yang mengatakan bajet ini banyak menguntungkan yang kaya. Yang kaya terus kaya. Pasal? Apa maksud menguntungkan kaya? Cuba terangkan kepada saya. Okey, saya bagi kata mudah lah. Ini main tuduh. Pembangunan Ini 90 moderator bilion pun tak boleh. ringgit diperuntukkan berbanding 45 bilion ringgit pada bajet sebelumnya, dan juga projek-projek itu diberikan kepada kontraktor. Jadi projek pembangunan ini diperuntukkan banyak berbanding untuk peruntukan pembangunan. Jadi tidakkah ini membawa keuntungan pada yang kaya akan lebih kaya? Itu yang mudahnya mungkin Datuk Sri boleh jawab, Datuk Sri. PM dah jawab tadi pun. Semalam pun. Itu PM jawab. Tuduhan. Nak tanya Datuk Sri pula. Tak, apalah saya lebihnya daripada PM. Ikutlah cakap PM. Kan, betul. Apa yang dia cakap itu, iaitu projek-projek ni, walaupun projek itu bilion-bilion, kalau buat jalan, Pen Borneo, siapa yang untung? Rakyat Bukan kontraktor. Borneo. Kontraktor kena buat. Kalau tak nak bagi you buat boleh? Subkon. Dah, soalnya sekarang subkon tak subkon, there must be a contractor. Tak ada kontraktor tak boleh buat jalan, tak boleh buat bangunan, tak boleh buat sekolah, tak boleh buat universiti. Semua projek berkendakan kontraktor. Kontraktor dia punya bahagian untung dia. Tetapi untung untuk rakyat ni. You tak nak universiti, okey tak payah buatlah. Tapi 5 sekolah je. Apa 5 sekolah? Dalam bajet. Apa 5 sekolah? Dah, itu banyak dalam tu. Buat jalan, buat sekolah, buat universiti, buat port, buat itu, buat ini. Kan dalam tu. Itu bagi pula orang mengandung pun bagi duit. Orang mengandung dapat 500. Beranak. Yalah mengandung, lepas itu beranak lah. Lepas itu orang yang apa nama ni, isi rumah dapat 2,500. Itu bukan untuk rakyat. Mana ada PH bagi? Masa PH itu 1 sen tak bagi. Ada bagi. Ada RM30 ada. RM30 itu mempraktikkan rakyat untuk faham dan celik mata soal penggunaan e-wallet. Ada. Akhirnya sekarang semua handphone rakyat ada Touch and Go punya aplikasi, dan itu juga memberikan manfaat kepada kontraktor-kontraktor di bawah UMNO pada saat ini sekarang. Sama yang mungkin boleh 300 kot. Lim Guan Eng masa tu dia pegang duit. Do you tahu masa itu Perdana Menteri Mahathir ke Mahyudin ke tak ada kuasa. Dia daripada Menteri Kewangan. Siapa Menteri Kewangan? Sebab itu bezanya sekarang. Kita nak angkat Anwar Ibrahim, bukan kita nak angkat Mahathir, bukan kita nak angkat orang yang pernah buat Lim Guan Eng tak? Lim Guan Eng jadi partner tak? Kita partner tapi belum tentu dah angkat sebagai menteri. Kita nilai. Macam Datuk Seri dah nilai bagi menang dulu bina kerajaan, baru tengok nak dapat jawatan apa. Betul tak? Ini Datuk Seri kata. Tak, saya bukannya penting, yang penting parti. Samalah saya juga yang penting parti. UMNO. Yang penting parti. Jadi daripada UMNO. Sekarang ni DAP penting tak kepada PH? Habis MCA penting tak kepada penting tak? Berapa kita bagi? Penting satu. Tak terasa ke MIC, tak terasa MCA ke MIC gerakan MCA tak dan terasa ke sebagainya. Datuk Sri cakap macam tu? Apa dia? Dekat MIC, MCA. Apa terasa dia memang itu yang dia bagi kat kita. Okey. Takkan kita nak cakap lain buat lain. Kita cakap
Dia macam mana Betul pun lah. hidup Melayu jugalah tu. Okey. Tak, kita berlaku orang kata adil, Jadi tidak berlaku sama. adil. Satu tak adil. Dah lah, kita Sama tengok. ke adil? Kalau you menang 1, I menang 10, you dapat lebih daripada I ke? Taklah kurang-kurangnya dia 30% ke, Tak ada. 20% ke. Ini dia dapat banyak, UMNO dapat banyak, MIC 1, MCA 1. Tak adil. Tak adil apa. Ini politik. Sumbangan you diambil kira. Takkanlah orang yang menyumbang kemenangan lebih banyak daripada orang yang menyumbang sedikit. Tapi ada kerusi-kerusi UMNO, kemenangan itu disumbangkan oleh pengundi-pengundi India dan campur Cina pun. juga. Jadi dia Ni kalau cerita siapa sumbang mana ni tak habis ni. Tak habis. PKR yang banyak. dia kena turun balik salah lah ni. Dia kena yang turun banyak salah. menyumbang Cina. PKR ni Melayu tak ada. Itu juga Itu sebab tuduhan dia yang tidak kena- berasal. Itu generik sangat. Tak ada Memang generik apa. Datuk Memang Sri. betul. You tanya ahli. Ahli je. Berapa ahli PKR? 1 juta lebih. 1 juta berapa Melayu? Melayu Berapa? 65%. Menjangkau Tahu tak? 70%. Itu dia buat. Dia orang tak MPP boleh. baru bersidang minggu lalu. Okey, Kita baru okey. putuskan Lim Guan kemasukan Eng kata, baru. Buat ni kata ini boleh baru boleh. Ini tak boleh tak boleh. Ada masalah, Dr. Datuk. Mahathir Okey. suruh bagi No, Datuk arahan pun dia tak Sri, dulu. Datuk Tak Sri ada dah. suka menjangkau. Dr. Mahathir tak ada dah dalam PH dah. Nak balik balik. Bukan. Tak ada. UMNO No. yang Hindu. UMNO. Dia orang nak pakat. UMNO yang Hindu. No, PH kan gambar tu ada. Sebab kita beritahu tidak terima Mahathir. Tuan UMNO Mahathir. PAS ada Tak ada Siapa? UMNO PAS ada UMNO dengan PAS. Dia orang tak nak kita. Nak buat macam mana? Siapa tak nak siapa ni? Siapa tak nak siapa ni? Kita nak. Tapi dia orang tak nak macam nak buat. Takkan kita Betul tak nak. Yang tak andap perpaduan penyatuan ummah ni PAS. Bukan UMNO. Kalau PAS kata UMNO yang tak nak. Saya masih nak. Saya yang buat daripada muda. Saya nak. Tengok UMNO? mari rumah saya tengok gambar-gambar dia. Itu Datuk Sri nak yang di pimpinan. Tak. Masih tak. Okey. Tapi dia orang tak andap. Kenapa Dia PAS kata tak kita, nak tu? Dia kata macam-macam lah itulah. Dia yang mangkor lah makan lah sakit perut lah. Apa cakap macam tu? Mentang-mentang musim durian. Kita nak dengar jawapan daripada PAS. Yang kata macam-macam kat PAS tu macam mana pula? Itik patah kaki lah begitu gini. UMNO pun kata kat PAS tu. Sebenarnya beginilah. Siapa pun jangan kita kata mengata antara satu sama lain. Okay? Tak kondusif. Tak harmoni. Ulang balik Datuk. Tak betul. Kita lupakan yang apa dah berlaku. Okey, yalah, betul. Kita kembali kepada penyatuan. Kan kalau boleh. Lupakan dendam lama. Lupakan cerita lama. 60 tahun kita dituduh bukan Islam, tak Islam, not Islamic. InsyaAllah kita cium balik tangan. Kita boleh berhimpun di apa nama ni pre-WTC. Menangis-nangis. Apabila Datuk Seri antara yang nak pada penyatuan tu kita hargailah sebab mana tahu dia selepas berapa harga? Okey, kita ada masa berbaki ni Datuk Seri. Apa mungkin harapan Datuk Seri untuk UMNO BN dalam pilihan raya umum ke-15? Saya sebelum jawab tu saya nak jelaskan tadi yang ada sebutkan Kita tentang lupakan nama. kata kenyataan presiden apa baru ni kan. Itu dia semua bergurau. Tahu tak? Dia bergurau. Satu, keduanya Bergurau tak? bergurau bukan Okey. bergurau. Bergurau. Okey. Bergurau. Keduanya apa nama ni political persecution ni memang wujud. Memang wujud. Dr. Mahathir ni jahat. Daripada dulu lagi. Dia tak bersama dengan PH yang risau. Ya, saya Tak. okey. Okey. Dia memang tu. Saya dulu masuk ISA. Tak pasal-pasal saya masuk ISA. Macam Anwar melalui tu. Saya tak ada buat apa salah. Saya mempertahankan dia. Mempertahankan ketuhanan Melayu. Masa itu pun masuk ISA. Sebab apa? Dia nak tunjuk balance konon. Dia tangkap ni. Lim Guan Eng lah, bapak dia lah, Lim Kit Siang lah begitu gini. Karpal Singh lah. Tangkap juga pemuda UMNO 3 orang. Tak pasal-pasal. Saya bela dia. Ni orang tua tak boleh pakai tau. Betul. Setuju. Jadi InsyaAllah kalah dia. tak boleh. InsyaAllah kalah dia. Kalah. Ya, mungkin dah tiba masanya yang tua-tua bersara Datuk Seri. Dah tiba masanya yang tua-tua bersara. Yang tertua. Bersara. Dengar tak suara saya tadi? Suara muda ke suara orang tua? Itu subjektif. Itu subjektif. Apa? Yang lawan hebat-hebat ni mempertahankan ketuanan Melayu. You suka tak suka? I punya agenda nombor 1 menjaga Melayu. Okey. Melayu dulu. Lepas tu yang lain-lain pun saya jaga. Ya. Banyak
India lah, China kawasan saya. Dia happy. Saya sebagai wakil rakyat. Itu sebab saya sampai hari ini jadi wakil rakyat. Lepas ini tak tahulah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Persen tu berapa akan bertanding balik? Berapa Persen? peratus? Tanya presiden. Presiden yang nak buat keputusan. Tapi nampak bunga-bunga tu ada cara. Adalah. Kita dapat jawapan dah. Itu jawapan yang kita mahukan. Terima kasih Datuk Seri. Okey. Puan Siti, harapan daripada PH sendiri untuk menangi dan juga melihatkan pengundian kali ini lebih berfalsafah, berprinsip dan juga lebih berdemokrasi. Baik, akhir kata saya ingin mengatakan kepada harapan kami di peringkat Pakatan Harapan. Pertamanya, walaupun kita suka atau tidak suka, kita kena menghadapi pilihan raya ke-15 ini. Walaupun keadaan-keadaan rakyat ada yang nak, ada yang tak nak, kita terpaksa. Kerana kita tahu keputusan-keputusan ini diambil oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Itu yang pertama. Yang keduanya, pastilah menjadi harapan kami untuk melihat pada kali ini rakyat membuka mata, melihat bahawa ini bukan lagi soal memperjuangkan nasib sesuatu bangsa dan sesuatu kaum, tapi ini soal untuk memperjuangkan masalah rakyat yang boleh diselesaikan dengan cara yang baik, dengan ilmiah, dengan memastikan urus takbir dan tata kelola kerajaan itu diserahkan kepada orang yang lebih tepat, orang yang lebih baik, untuk memastikan apa yang harus sampai kepada rakyat itu disampaikan dengan yang baik. Kita tahu belanjawan tu belanjawan yang bersifat gula-gula, dibacakan tetapi akhirnya tidak diluluskan. Bagi saya itu hanya satu, orang kata, ayat pemanis kepada rakyat. Tetapi insya-Allah andai kata kita menjadi dan membina tampuk pemerintahan dalam pilihan raya ke-15 ini, kita akan pastikan rakyat, kesenjangan ekonomi rakyat itu diutamakan berbanding daripada meletakkan kepimpinan-kepimpinan lain merasai nikmat-nikmat yang telah ada pada ketika ini. Saya kira Pakatan Harapan masih mengharapkan kepada semua masyarakat di luar sana, jangan boikot undi, keluar mengundi, nyatakan ketegasan anda dalam pilihan raya kali ini. Mandat rakyat perlu berubah, rakyat kena berani buat perubahan. Kita harus mengangkat satu wadah baru dalam perjuangan yang ada sekarang. PAS pernah menjadi pemerintah, UMNO pernah menjadi pemerintah, Pakatan Harapan pernah menjadi pemerintah. Kita serah kembali kepada rakyat untuk menilai, dan manifesto insya-Allah Pakatan Harapan akan menjadi benteng utama kita untuk kita beritahu pada rakyat kita akan mengangkat dan memperjuangkan martabat rakyat. Kita boleh, insya-Allah harapan boleh membawa sesuatu yang baik kepada rakyat, insya-Allah. Okey. Apa progres permohonan calon awam untuk calon-calon PKR? Baik, kita telah pun menutup proses orang kata pencalonan daripada masyarakat umum kepada keadilan. Itu satu langkah yang harus yang mendapat pujian umum sebenarnya, apabila keadilan seberani itu membuka proses pencalonan sehingga melibatkan orang awam yang bukan di kalangan anggota parti dan akhirnya menyertai keadilan sebagai satu, orang kata, usaha mereka untuk contribute something kepada rakyat dan masyarakat dengan wadah yang ada sekarang. Dan alhamdulillah kita dah tutup, dan dalam proses saringan insya-Allah selepas 20 hari bulan, beberapa hari selepas itu kita akan umumkan calon-calon peringkat parlimen dan DUN yang dibubarkan baru-baru ini, insya-Allah. Okey, Amira mewakili PAS juga banyak menggunakan platform media sosial untuk lebih rapat dengan anak-anak muda ini. Anak-anak muda penting untuk undi 18, undi automatik dan juga pengundi-pengundi baru ini. Apakah ini akan diteruskan untuk menggunakan media sosial sebagai antara rancangan utama dalam memenangi hati pengundi? Okey, bukan sekadar media sosial, di sini juga saya nak ambil kesempatan ni untuk seru kepada orang muda lah, sebab kalau ikut SPR 12.2 juta, 58% pengundi merupakan pengundi 18 hingga 40 tahun daripada keseluruhan pengundi. Jadi saya nak minta, sebabnya kalau ikut analisis politik, tokoh-tokoh politik ramai menjangkakan bahawa pada PRU kali ini sukar untuk ada satu koalisi ataupun parti politik yang dapat to take majority ataupun dapat majoriti yang selesa. Jadi kemungkinan besar akan berlaku situasi hang parlimen tergantung sebab tak ada mana-mana koalisi yang dapat majoriti. Jadi antara kalau contohnya macam Netherlands sampai 225 hari baru nak bentuk kerajaan, Belgium sampai setahun nak bentuk kerajaan. Bahkan kalau kita lihat di India, kali pertama berlakunya situasi parlimen tergantung tahun 1989 tu, punca dia adalah turnout voters yang rendah. Jadi saya nak seru kepada semua anak muda kat luar sana tu supaya jangan ulangi lagi kesilapan masa PRN Johor, yang mana peratus anak muda yang keluar mengundi bawah 5%. Jadi kalau tak nak orang yang kita tak suka naik, kita tak nak koalisi yang kita tak berkenan naik, jadi keluarlah mengundi. Jangan protes, jangan boikot undi, dan kita sekurang-kurangnya pemimpin yang naik tu ditentukan oleh undi kita, ditentukan oleh pilihan anak muda. Barulah pemimpin yang naik tu hasil aspirasi anak muda. Dan pilihlah pemimpin yang berintegriti, yang tidak rasuah, yang tidak terpalit dengan kes rasuah dan tidak menggugurkan kes-kes rasuah. Datuk Seri ada ucapan pada Presiden UMNO atau Presiden Keadilan? Pada keadilan ni saya kenal dia daripada muda lagi.
Ya. Dah 40 tahun saya kenal dia. Ya. Jadi kalau boleh saya malas nak komen banyak lah pasal dia ni. Ringkasnya janji demi janji. Dan dah lari perjuangan dia. PKR ni tak boleh buat. Kata nak membela orang Melayu tak boleh. Ya. Sebab parti dia tu dikuasai oleh, tengok yang melompat-lompat tu siapa dia? Itu semuanya siapa? Bukannya Melayu. Siapa? Itu bangsa yang bukan Melayu. Jadi untuk melihat sama dia ada orang perjuangan dia, jangan saya tadi tak kacau. Mereka perjuangan mereka kita tahu sama dengan DAP. Itu sama. Itu bukan. Itu satu kenyataan yang bersifat. You tak tahu, you baru. Saya tahu. Dah 50 saya tahun. Membaca. Saya juga baca. Kita involved. Tak apa. Simple je Datuk Seri. Simplifykan. Ini PKR ke apa ya? Saya UMNO menang macam you tahu. Saya jadi JDP. Tak ada. Tak boleh macam tu. Jadi lain kali bos you kena tengok. Mohon maaf ya Datuk Seri tapi bias tak boleh. IC saya tetap Melayu Datuk Seri. Kita UMNO telah buktikan, right? Oh, semua yang ada di sini, kita ada di sini. Boleh kita nafikan UMNO Barisan Nasional. You sendiri, you belajar kat mana? Kalau tidak kita sediakan sekolah. Balik tadi kata dia kerajaan, tanggungjawab kerajaan. Berapa banyak kerajaan yang tak buat, tak bertanggungjawab. Kita buat sebab kita bertanggungjawab. InsyaAllah. Hidup Melayu, hidup UMNO. You know, kemudahan-kemudahan yang ada di Kuala Lumpur, umpamanya, kampung-kampung pun. It's a world class. Kuala Lumpur is a world class punya city. Tidak membangun begitu saja. Ya. Kita bangunkan dalam tempoh berapa tahun kita dengan gigihnya bangunkan. Bukan jasa Tun Mahathir. Larut mana? Parlimen Larut tu dia ada 3 Dewan Undangan Negeri. Ada 2 Dewan Undangan Negeri. Balai Polis pun tak diselenggara sampai sekarang. Kuartus polis pun polis tak boleh tidur di kuartus polis. Gitu, janganlah 1-2 kes you nak jadi tu tak boleh. Generalize. Melayu. Kita ambil secara umumnya. Ya, dalam masyarakat mana pun ada juga miskin. Di Amerika pun negara maju dah world power. Negara termaju di dunia ada juga. Patut kita bantulah miskin. Patut kita bantulah. You dulu kaya ke? Siapa bantu you? You bersekolah sampai universiti, siapa bantu? Dia usaha. Tak, saya nak cakap. You jangan sombong. Kerajaan Malaysia. Ya, kerajaan Malaysia tu siapa? Kita perlu pisahkan. You tak boleh jawab tu. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih Madia. Ini kita menghormati pandangan peribadi masing-masing. InsyaAllah kita harapkan PRU15 ini bukan medan untuk ahli-ahli politik untuk berkelakuan seperti lembut gigi daripada lidah. Kita harapkan agar lebih ramai yang turut mengundi dan juga lebih ramai akan memilih pemimpin yang sebenar-benarnya boleh membela nasib rakyat. Terima kasih bersama kami dalam Wacana Sinar. Terima kasih pada ketiganya. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih Puan Madia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Look, UMNO. Thank you.